Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Allah Tuhanku, ampuni hamba dari segala salah dan lupa. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Akulah hamba yang lemah iman, harap ampunan Engkau curahkan. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Setulus doa aku panjatkan, semoga rahmat Engkau limpahkan pada ibuku juga ayahku yang melahirkan membesarkanku. Bagi mereka guru-guruku, jasa tercurah selalu untukku. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Berilah hamba ilmu berguna untuk pelita di dalam jiwa, kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Kuatkan iman di dalam dada, tunduk patuh padamu semata. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Alhamdulillah. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam program sempurnakan akhlakmu yang telah disiarkan oleh Yayasan Amanah Tok Kenali sebagai program mingguan, memenuhi keperluan pengisian pendidikan kepada masyarakat. Malam ini kita akan mengambil sedikit waktu dalam waktu-waktu kehidupan kita, waktu yang tak lama ni, insya-Allah dalam tempoh setengah jam kita akan bincang tentang adab ibu bapa terhadap anak-anak.
adab ibu bapa terhadap anak-anak. Alhamdulillah, sidang hadirin sekalian, kita tahu bahawa Islam ini adalah satu agama yang syumul, agama yang lengkap, yang memandu kehidupan manusia daripada merangkumi semua aspek kehidupan. Yang kecil, perkara yang kecil, perkara yang besar, daripada A sampai Z. Ada panduannya dalam agama kita. Dan salah satu yang diberi penekanan dalam agama kita adalah aspek pendidikan ataupun kekeluargaan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kehidupan ini dengan panduannya. Termasuklah apabila manusia itu membina sebuah keluarga, dikurniakan anak-anak, maka di sana ada adab-adab yang perlu masing-masing jaga dan laksanakan. Pada malam ini insya-Allah kita akan fokus perbincangan kita kepada adab ibu bapa terhadap anak-anak. Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah Taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Di sini Allah memberikan suatu peringatan kepada kita supaya ibu bapa mengambil tanggungjawab. Bapa mengambil tanggungjawab menyelamatkan isteri dan anak-anaknya daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sana kita fokuskan perbincangan kita insya-Allah secara cepatnya. Saya akan sebutkan beberapa poin utama yang berkaitan dengan adab ibu bapa terhadap anak-anak. Apabila kita sebut tentang ibu bapa dan anak-anak, maka ini termasuk dalam rukun sebuah keluarga. Keluarga ni terbentuk daripada ayah, ibu dan anak-anak. Ayah, ibu dan anak-anak. Ada yang dikurniakan anak ramai, alhamdulillah. Ada yang dikurniakan anak yang tidak ramai, alhamdulillah. Kurniaan Allah Taala memenuhi keperluan manusia. Apabila dalam satu keluarga kita bincang tentang anak-anak, maka di sana ada adab-adab yang mesti disempurnakan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Secara ringkasnya, apabila kita bincang tentang anak-anak, sebenarnya dia bermula daripada proses pemilihan pasangan lagi. Proses pemilihan pasangan. Yang Nabi SAW bersabda, takhayyaru linutafikum. Nabi kata, kamu kena pilih pasangan, bakal, isteri yang kamu nak letakkan benih padanya, yang dia akan mengandungkan benih kamu dan dia akan melahirkan zuriat kamu. Nabi dah bagi tahu kepada kita supaya pilih. Kenapa pilih? Sudah pasti apabila sebut pilih, maka kita nak pilih yang terbaik. Dalam ramai-ramai, kita nak pilih yang terbaik. Dan di sana ada panduan-panduan lagi yang telah diberikan oleh Nabi. Panduan bagaimana memilih isteri, bagaimana memilih suami. Kesimpulannya, yang terbaik, yang mesti asas perkiraan kita dalam memilih pasangan adalah agama. Yang kita kena pilih adalah orang yang hidupnya dengan panduan agama. Maka ini adalah asas pilihan yang terbaik. Jadi apabila kita sebut adab terhadap anak-anak, sebenarnya semasa kita memilih pasangan itu, sebenarnya itu sudah termasuk dalam satu perancangan untuk anak-anak kita. Kerana Nabi kata, takhayyaru, mu kena pilih untuk apa? Bukan untuk kamu, tetapi untuk kamu letakkan benih yang mana dia akan melahirkan anak-anak kamu. Maka itu perancangan untuk anak dah. Kita pilih isteri yang terbaik, isteri yang solehah. Sebenarnya itu adalah kita telah menyempurnakan adab kita terhadap bakal anak kita. Kerana isteri yang solehah ini akan menjadi ibu yang solehah. Dan ibu yang akan mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi, apabila Nabi sebut takhayyaru linutafikum, kamu kena pilih tempat yang kamu nak letak benih kamu, menggambarkan kepada kita adalah proses pemilihan pasangan itu menjadi suatu asas yang begitu besar dalam perancangan sebuah keluarga. Kemudian adab yang kedua, apabila kita sudah berkahwin, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita anak. Di sana dalam Islam, dalam waktu yang singkat ini mungkin kita tidak dapat sebut banyak, tetapi kita cuba ringkaskan perbincangan. Yang pertama, pilih pasangan.
pilih pasangan yang hidupnya beragama. Yang kedua, apabila kita dikurniakan anak, maka di sana ada adab yang mesti disempurnakan oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Antaranya adalah mengazankan ke telinga kanan dan kiri anak-anak kita, supaya kalimah pertama yang didengar oleh anak kita adalah kalimah Allahu Akbar. Nama Allah yang didengarkan, yang diperdengarkan ke telinga anak-anak kita. Kemudian disyariatkan kepada kita untuk menyembelih akikah pada hari yang ketujuh. Memberikan nama yang terbaik. Masa nak pilih nama pun, ini antara adab dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak. Selain kita mengazankan dia, kita sembelih akikah untuk dia, salah satu faktor yang mesti diberi penekanan, yang mesti diambil perhatian oleh ibu bapa ialah ketika mana memilih nama untuk anak-anak kita. Hari ini Masya Allah, kadang-kadang kita terbawa-bawa atau terpengaruh. Yang kita fikir masa nak bagi nama anak ni, kita nak nama tu bunyi moden. Orang Kelantan kata nama tu bunyi lis sikit lah, meh-meh Mak Saleh. Kalau panggil tu bunyi macam malam Mak Saleh. Dah. Jadi kita pun nama tu lagu mana nak buat ni, supaya bunyi lis sikit. Kau tu aja gabung nama mak sikit, nama ayah sikit, nama kampung sikit, nama negeri sikit, nak boleh bunyi lis nama. Sebenarnya dalam agama kita ada panduan. Kerana nama ini ada maksud dia. Maka bila kita bagi nama, biarlah nama itu, sama ada nama itu membawa maksud yang baik, supaya setiap kali kita sebut nama dia, orang sebut nama dia, menjadi doa kepada kebaikan. Ataupun nama mengambil sempena nama-nama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan orang Kelantan panggil Nurul. Dan itu adab ibu bapa terhadap anak. Jangan siapa kita bagi nama yang sedap didengar, bunyi ile, bunyi macam hebat, tetapi akhirnya apabila anak kita dewasa, dia malu dengan nama dia. Dia akan salahkan mak ayah dia. Jadi ini satu perkara antara adabnya juga. Kemudian yang keempat, adab yang keempat ialah selain daripada kita bagi nama yang baik, sebelum kita pergi yang keempat, nama tadi kerana kita akan panggil dia. Nama yang kita berikan kepada anak ni, kita sendiri akan panggil anak itu dengan nama yang kita berikan. Kemudian orang masyarakat akan panggil anak kita dengan nama tersebut. Jadi setiap kali kita panggil dia dengan nama yang mengembirakan dia, dan apabila dia dewasa, dia tahu nama yang diberikan itu membawa maksud yang cukup hebat, yang baik, maka dia akan rasa terima kasih pada mak ayah dia. Dia akan puas hati. Dia tidak akan malu dengan sebab nama yang dipilih yang tidak sepatutnya yang diberikan kepada dia. Yang keempat, sedang penonton sekalian, antara adab yang kita kena jaga juga ialah kita kena membantu anak-anak kita. Membantu anak-anak kita, mendidik mereka, mengajar mereka bagaimana cara untuk mereka menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita selalu sebut birrul walidaini. Antara tanggungjawab anak adalah birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kita sebut anak-anak mesti birrul walidaini, anak-anak mesti berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Tetapi kalau kita nak anak-anak kita birrul walidaini, buat baik kepada kedua ibu bapa laksanakan tugasnya, menyelesaikan adabnya terhadap anak tadi, iaitu dia mendidik anak itu bagaimana untuk birrul walidaini, bagaimana untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kerana anak ni membesar lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Yang Nabi sebut, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Nah, dia tak tahu. Kemudian dia akan membesar, fa abawahu, kedua ibu bapa dia lah yang akan mendidik dia, yang akan mengajar dia, akan memperkenalkan kehidupan kepada anak ini, sama ada nak membesarkan dia dalam kehidupan seumpama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Nabi sebut, maknanya peranan ibu bapa yang mendidik. Kalau kita nak anak ini membesar dalam keadaan tahu dan reti lagu mana nak berbuat baik kepada ibu bapa, maka kembali kepada ibu dan bapa lah, bagaimana dia memperkenalkan kehidupan, akhlak, adab untuk berbuat baik kepada ibu bapa ini kepada anak-anak dia. Jadi sebab itulah Imam Al-Ghazali menyebut dalam kitab Al-Akhlaq, Al-Adab fi Din. Imam Al-Ghazali menggariskan ada 5 adab. Ada 5 adab
yang mesti dilaksanakan oleh kedua ibu bapa terhadap anak-anak. Antaranya, ibu bapa mestilah mengajar, mendidik anak-anak maksudnya nak berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Yang kedua, Imam Al-Ghazali sebut, ibu bapa tidak memaksa anak-anak itu berbuat kebaikan melebihi kemampuan yang dia ada. Maknanya ibu bapa mesti kenal anak dia. Umur 5 tahun, umur 4 tahun. Dia nak supaya anak dia melakukan kebaikan, melakukan ketaatan. Maka dia kena tahu anak dia ni berada di tahap mana, pemahamannya di tahap mana. Dia kena kenal. Maka proses pendidikan, dia nak suruh anak dia solat, nak suruh anak dia berpuasa tadi, mengikut kemampuan dia. Maka ini adab ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Supaya anak-anak ini dapat menerima proses pendidikan itu dengan baik. Yang ketiga disebut oleh Imam Al-Ghazali, adab ibu bapa terhadap anak-anak adalah tidak menambah beban anak-anak ketika dalam kesedihan. Maknanya, kalau anak kita dalam kesedihan, masa tu mungkin apabila kita bagi tugas pada dia, kita suruh dia belajar untuk memikul tanggungjawab. Ketika mana dalam kesusahan, kita biarkan dalam kesusahan supaya dia belajar berhadapan, menghayati bagaimana sebuah kesusahan. Tapi dalam masa yang sama, kita mesti menjadi yang disebut sebagai backup. Orang yang akan menjadi backup kepada, maksudnya orang yang akan berada di belakang anak-anak kita ketika mana dia berada dalam kesusahan dan kesedihan. Ini adab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang ibu bapa kena ambil. Ketika mana anak dalam kesedihan, rasa tertekan, masa tu ibu bapa kena memainkan peranan, bagi motivasi kepada dia, bagi semangat kepada dia. Bukanlah kita jadi yang menambah keperitan dia, menambah kesusahan dia, menambah tekanan dia. Jadi ibu bapa, ini adab dia. Ketika mana kita mendidik dia, kita nak dia kuat, kita nak dia kental, tetapi kita perlu bukan sekadar suruh, bukan sekadar ajar, tetapi ada waktu kita mesti menjadi orang yang tempat dia mengadu, menjadi tempat orang yang dia luah perasaan, menjadi tempat dia rujuk untuk dapatkan motivasi daripada kita. Yang keempat, antara adab orang tua kepada anak-anak menurut Imam Al-Ghazali adalah tidak menghalang anak-anak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga adab. Kadang-kadang ibu bapa yang menghalang anak-anaknya, masya-Allah, dia pergi belajar. Ibu bapa anak-anak pergi belajar di sekolah, pasti dia balik, dia nak baca doa, bangun tidur baca doa, nak tidur baca doa, nak makan baca doa, kadang-kadang doa dia panjang. Mak ayah pula marah, jangan baca panjang-panjang, baca cukup-cukup, bismillah dah. Anak kata, tak boleh, ustazah ajar kena baca doa panjang ni, Allahumma barik lana. Dah biasa budak-budak, bukan sekadar doa yang bahasa Arab, terjemahan pula. Mak ayah lama dah, mak ayah bismillah pun tak baca dah. Jadi nak bagi tahu, ketika itu kita kena raikan dia. Ketika mana dia nak beramal dengan ilmu yang dia baca, Allahumma barik lana, bahasa Arab pun terjemahan pula. Maka masa tu kita raikan dia, kita pun tak ada, okey, tak apalah. Walaupun kita dah baca doa, dengar sehingga dia habis. Maka itu adalah suatu adab ibu bapa dalam proses mendidik anak-anak. Dia balik, mungkin dia baru darjah 1, darjah 2. Dia belajar tentang kelebihan puasa sunat. Dia balik, dia bagi tahu pada mak ayah dia. Dia kata, mak, dia kata, esok hari Isnin saya nak puasa sunat. Kita kena sokong. Okey, tak apa, kalau betul abang nak puasa boleh. Umi akan masakkan makanan sahur. Walaupun kita memang tidak niat dah. Nak bangun masak untuk sahur, tapi kerana anak kita ni dia nak, maka kita kena bagi sokongan pada dia. Ini adab dalam proses mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Maka kita sokong, jangan kita halang. Tak payah sunat je tu pun, susah mak nak masak ke apa masa sahur, tak payah. Ini satu sikap adab yang mesti kita jaga. Kita mesti bagi sokongan, jangan halang dia nak buat kebaikan. Dengan kemampuan dia, sehingga benda itu tidak mendoratkan dia. Jadi, dan yang terakhir disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Ini antara adab yang mesti dijaga oleh ibu bapa dalam proses pendidikan anak-anak kita. Daripada awal, anak-anak dididik mesti melalui proses pendidikan yang betul daripada awal. Jangan sampai anak kita sengsara dengan sebab kecuaian ibu bapa dalam proses pendidikan. Membiarkan anak-anak kita terdidik dengan persekitaran yang tidak baik, terdidik dengan kawan-kawan yang boleh merosakkan dia, terdidik dengan suasana masyarakat yang menjauhkan dia daripada Allah. Kerana ini adab dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Jangan kita pandang benda ini perkara yang kecil.
Jangan kita pandang benda ini perkara yang remeh. Kerana dia adalah suatu tanggungjawab dan adab yang mesti dijaga oleh ibu bapa terhadap anak-anak. Dan itu 5 campur yang kita sebut awal tadi. Bermula dengan kita memilih calon ibu kepada anak-anak kita. Kemudian apabila lahir, kita dengarkan azan ke telinga, dengarkan nama Allah ke telinga anak-anak kita. Kemudian kita akikah, sembelih akikah untuk anak kita. Kemudian kita bagi nama yang terbaik. Kemudian sebagaimana kita sambung apa yang disebut Imam Al-Ghazali tadi, kita membantu anak-anak kita supaya anak-anak kita ni tahu bagaimana nak membuat berlaku baik kepada kedua ibu bapa. Kemudian yang keenamnya, kita tak paksa anak-anak kita untuk melakukan kebaikan melebihi had kemampuan dia mengikut umur dia. Dan yang ketujuhnya, kita tidak menambah beban anak-anak kita ke mana dia dalam kesedihan. Bahkan kita menjadi orang yang memberi semangat, memberi motivasi kepada dia, mengisi keperluan ketika mana dia rasa dia perlu kepada sokongan. Masa itulah ibu bapa memainkan peranan. Yang keempatnya, tidak menghalang anak-anak untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ke-8, yang ke-9nya, tidak membuat anak-anak sengsara disebabkan pendidikan yang salah. Ada 9 adab yang kita cuba kongsi dan sama-sama hayati pada malam ini, supaya masing-masing kita jadikan ia sebagai satu renungan. Kita renungkan bagaimana kita dengan anak pertama kita, bagaimana kita dengan anak kedua kita, bagaimana kita dengan anak kelima kita. Adakah adab-adab ini telah kita sempurnakan? Dan ianya tidak akan berakhir dan dia akan berterusan. Anak-anak kita ni akan sentiasa kekal menjadi anak kita. Dia walaupun dia meningkat umur, tetapi 9 perkara ini adalah perkara yang mesti kita jaga adabnya supaya dia membesar dalam keadaan mendapat pendidikan yang sepatutnya yang dia dapat. Dia menjadi anak yang soleh dan dia mampu untuk mendidik cucu kita, anak dia, cucu kita, ataupun meneruskan kesinambungan zuriat tadi, berterusan daripada satu generasi ke satu generasi dengan adab yang begitu indah yang ada dalam agama kita. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, maka dengan 9 adab ibu bapa terhadap anak-anak ini yang perlu kita bagi perhatian, yang perlu kita hayati, yang perlu kita renung, supaya dengan 9 perkara yang kita sebut ini adalah akan boleh membantu kita untuk membina sebuah kehidupan yang baik. Kerana anak-anak ini dalam proses mendidik anak-anak berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebagaimana Nabi SAW bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kamu kena muliakan anak-anak kamu dan kamu kena perbaiki, indahkan adab-adab mereka. Maknanya tanggungjawab ibu bapa. Tanggungjawab ibu bapa untuk melahirkan anak-anak yang memiliki akhlak yang baik ini antara adab yang ibu bapa kena didik anak-anak berakhlak dengan akhlak yang baik. Maka di sana dibincangkan oleh para ulama bagaimana nak mendidik anak memiliki akhlak yang baik. Salah satu proses pendidikan yang akan berlaku, sama ada ibu bapa sedar ataupun tidak sedar, dalam proses mendidik anak-anak berakhlak dengan akhlak yang baik adalah akhlak yang dimiliki oleh ibu bapa itu sendiri. Kerana anak-anak ini, dia akan belajar daripada apa yang dia lihat. Dia akan belajar daripada apa yang dia dengar. Dia akan belajar daripada bagaimana dia dididik, dibesarkan. Maka pendidikan pertama yang paling rapat dengan dia adalah akhlak, cara kehidupan yang ditunjukkan oleh ibu bapa dia. Jadi ibu bapa sudah semestinya betul-betul menjadi contoh tauladan akhlak yang terbaik kepada anak-anak dia. Memang tak boleh dah. Kalau kita bercakap dengan anak kita, kita gunakan bahasa-bahasa yang kasar. Anak kita akan membesar dengan bahasa yang kasar. Dia keluar berjumpa dengan kawan dia pun dia akan cakap kasar. Dia akan keluar bersama dengan orang tua lain pun dia akan bercakap kasar. Kenapa? Kerana dia telah terbiasa dengan bahasa-bahasa kasar yang ditunjukkan oleh mak ayah dia. Begitulah. Kalau dah dia dibesarkan dalam keadaan keluarga dia, mak ayah dia yang tidak jaga aurat, maka dia juga biasa dengan tak jaga aurat. Dia tak rasa bersalah dengan buka aurat sebab begitulah kehidupan yang dicontohkan oleh mak ayah dia. Jadi perkara ini mesti diambil perhatian oleh ibu bapa. Apabila kita sebut tentang adab terhadap anak-anak, bukan sekadar kita tanggungjawab kita beri makan minum kepada dia, kita rasa selesai. Beri pakaian kepada dia, kita rasa selesai. Kita boleh sediakan tempat tinggal yang mewah, yang selesa, kita rasa selesai.
Betul, itu sebahagian daripada tanggungjawab kita. Tetapi tanggungjawab untuk menjadi qudwah hasanah, contoh tauladan terbaik kepada ibu bapa, kepada anak-anak juga adalah tanggungjawab kita. Memastikan dia membesar dalam persekitaran bi'ah yang baik juga adalah sebahagian daripada tanggungjawab dan adab yang mesti dijaga oleh ibu bapa. Memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang sepatutnya. Anak-anak kita kenal Allah, anak-anak kita tahu halal dan haram, anak-anak kita tahu perkara yang boleh dilakukan, perkara yang tidak boleh dilakukan, yang diarahkan oleh, diperintahkan oleh Allah. Anak-anak kita tahu nak meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu juga termasuk dalam tanggungjawab ibu bapa. Maka daripada perkara inilah yang kita sebut sebagai adab ibu bapa terhadap anak-anak ini, terlalu banyak yang kita cuba simpulkan dalam perbincangan kita pada malam ini. Sebanyak 9 perkara yang telah kita sebut dalam sepanjang perbincangan kita, supaya dia boleh dijadikan renungan untuk kita semua. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita perhati dan kita muhasabah balik. Mungkin ibu-ibu, ayah-ayah yang lihat siaran ini, dia kata, Allah, saya ni dah terlepas dah zaman tu Ustaz, anak-anak dah tua belaka dah. Tak apa, kita pastikan anak-anak kita mendidik cucu-cucu kita pula dengan adab-adab yang telah diberikan garis panduan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah disusun oleh para ulama kepada kita, agar ianya akan sentiasa berterusan dan berkesinambungan dalam proses mendidik anak-anak mengikut lunas-lunas dan ketetapan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama kita. Maka insya-Allah, mudah-mudahan dengan 9 adab yang kita cuba susun dan kita cuba selaraskan dalam perbincangan kita pada malam ini, memberikan suatu kekuatan kepada kita atau memberikan kepada kita kebaikan, bukan saja kebaikan kerana ibu bapa dapat melaksanakan tugasnya, menyempurnakan tanggungjawabnya, tetapi anak-anak yang kita dah didik dengan adab-adab yang telah kita sempurnakan tadi, melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang akan menjadi bekalan kepada kita selepas pada kita mati. Apabila iza mata ibnu adam inqata'a amaluhu, Nabi sebut apabila mati seorang anak Adam, berakhirlah waktu untuk dia beramal mencari kebaikan, melainkan ada 3 perkara yang kekal walaupun dia mati, tetapi pahala akan sentiasa mengalir. Antaranya, selain daripada ilmu yang bermanfaat, selain daripada sedekah jariah, adalah anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan anak-anaknya, jadi yang ibu bapanya. Jadi insya-Allah kita melahirkan anak-anak yang soleh, dan dalam proses mendidik anak-anak ini sudah pasti panduan yang telah sebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan daripada orang yang serupa dengan kami, mereka yang lam yarham saghirana, yang tidak ada sifat belas kasihan, kasih sayang kepada anak-anak orang yang lebih muda daripada dia, dan bukan orang yang serupa kami, mereka yang tak tahu nak menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Bukan daripada kami mereka yang tidak ya'mur bil ma'ruf, tidak melaksanakan tugas menyuruh kepada kebaikan, dan bukan daripada kami orang yang tidak melaksanakan tegahan terhadap perkara-perkara mungkar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kita pada malam ini. Satu perbincangan ringkas dalam program Sempurnakan Akhlakmu di bawah Yayasan Amanah Tok Kenali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.